أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Alam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kehebatan, kekuatan dan kekuasaannya. Dalam arti kata lain, jika manusia ragu-ragu mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu membina kembali alam ini setelah runtuh, menghidupkan kembali, yang mana daripada kita semua sedia maklum bahawa dalam dalil yang terang yang Allah Ta'ala telah maktubkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahar fa idza hum muslimun wasyamsu tadri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam keadaan gelap gulita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang telah ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, yakni berbentuk melengkung seperti kandang yang kering dengan ketentuan yang demikian. Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terampung-ampung di tempat edarannya masing-masing. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT, Rabb kita, adalah sebagai bukti bagi kita tentang kehebatan kekuasaannya. Dalam arti kata lain, jika manusia ragu-ragu mengenai kekuasaan Allah SWT yang mampu membina kembali alam ini setelah runtuh, kehidupan kembali manusia yang telah mati, maka lihatlah alam ini sebagai pembuktian. Ini kerana alam ini adalah bukti yang jelas kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti itu bukan saja ada pada alam, bahkan pada diri manusia, pada makanan atau minuman, haiwan dan tumbuhan, dan pada segala-galanya. Allah SWT menyuruh manusia untuk mengkaji alam ini, untuk memahami dan mengenali Allah SWT dengan lebih dekat dan lebih mendalam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring dan mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Menurut Amrul Khalid, seorang tokoh motivasi Islam di dunia Arab, dalam bukunya Ibadat Tafakur, terdapat dua jalan bagi mereka yang mahu mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu pertamanya, mengenali dengan pengakuan lisan dan hati wujudnya Allah SWT. Jalan ini dikongsi oleh ramai manusia, sama ada orang yang fasik ataupun orang yang mukmin. Yang keduanya, mengenali dengan medium perasaan seperti kecintaan, kekaguman, malu dan takut. Jalan ini tidak semua manusia, sama ada mukmin apatah lagi fasik,
yang memperolehinya kecuali dengan jalan tertentu seperti berfikir. Para ulama juga mengatakan bagaimana kita mengenali Allah SWT melalui dua kitab, iaitu melalui kitab Allah yang dibaca, iaitu Al-Quran, dan melalui kitab Allah yang dilihat, yakni manzur, iaitu alam ini. Alam ini adalah satu pembuktian kebesaran Allah SWT. Namun tidak semua manusia dapat memahami bahasa alam ini. Al-Quran menyebutkan bahawa manusia yang digelar ulul albab sahaja dapat memahami alam ini. Allah mentakrifkan sendiri golongan ulul albab ini dengan dua ciri penting, iaitu zikir dan fikir. Ulul albab adalah manusia yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang alam ini, namun ia bukan sekadar maklumat yang dicernakan dalam analisis dan data semata-mata. Namun setiap analisis dan juga data tersebut akhirnya membuahkan natijah rasa takjub dan gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah rasa keinsafan dan hilanglah rasa keangkuhan setiap kali mereka melihat kebesaran Allah dalam alam ini. Allahu Akbar. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah pada hari ini, iaitu 9 Mac 2016, masih bersamaan dengan 29 Jamadil Awal 1437 Hijriah, kita berkumpul di rumah Allah yang Maha Mulia ini untuk melakukan solat gerhana matahari yang sedang berlaku pada pagi ini. Ia adalah gerhana matahari pertama yang berlaku pada tahun 2016 ini dan dapat dilihat pula di seluruh Malaysia, khususnya di negeri Perak. Gerhana yang kita lihat pada pagi ini turut dilihat oleh seluruh rantau Asia seperti Singapura, Indonesia, Brunei, malah China, Pakistan dan juga Australia turut melihat gerhana ini. Bagi sebahagian saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, mereka akan melihat gerhana matahari pada hari ini dengan penuh, di mana kesan gerhana akan lebih jelas bila siang akan bertukar gelap seperti malam. Bagi kita di Perak, gerhana matahari yang kita lihat hanyalah pada fasa gerhana separuh, di mana hanya separuh matahari ditutup oleh bulan. Ia telah berlaku bermula pada 7.25 pagi tadi dan akan berakhir pada jam 9.30 pagi nanti. Kemuncak gerhana ini akan berlaku pada jam 8.25 pagi, di mana matahari akan ditutup oleh bulan pada 73%. Ini bermakna matahari akan berbentuk seperti bulan sabit. Namun matahari pada fasa ini hanya boleh dilihat dengan menggunakan penapis cahaya matahari yang agak tebal. Dalam khutbah ini, khatib ingin menjelaskan bagaimana gerhana matahari ini berlaku berdasarkan kajian ilmu falak. Gerhana matahari berlaku bila bulan berada di antara matahari dan bumi. Keadaan ini hanya akan berlaku di penghujung bulan Qamariyah seperti yang digunakan pada takwim Hijriah. Ini bermakna setelah gerhana matahari berlaku, bulan dalam bentuk hilal akan kembali kelihatan pada waktu maghrib di sebelah ufuk barat. Ini dibuktikan dengan tarikh hijrah pada hari ini ialah 29 Jamadil Awal dan keesokan hari pula ialah 1 Jamadil Akhir. Ini membuktikan ketepatan takwim Qamariyah yang digunakan oleh umat Islam seluruhnya, di mana ia selari dengan perjalanan alam yang sebenar. Namun, mengapa gerhana tidak berlaku pada setiap tahun? Hal ini berlaku kerana matahari dan bulan mempunyai orbit yang tersendiri. Laluan matahari itu disebut sebagai ekliptik, manakala laluan bulan disebut sebagai satah bulan. Laluan matahari mempunyai sudut menyerut, yakni 23.5 darjah dari garisan khatulistiwa, manakala satah bulan pula mempunyai perbezaan sebanyak 5 darjah dari tempatnya. Kedua-duanya akan bergerak atas orbitnya. Namun ketika gerhana berlaku, kedua-dua orbit ini akan berselisih atau bersilang pada satu titik. Titik perselisihan inilah disebut sebagai nod ataupun uqdah. Umpama dua buah kereta yang berjalan pada lorong yang berbeza, pada kelajuan juga yang berbeza, namun pada suatu ketika ia akan bertemu pada laluan yang sama. Apa yang menakjubkan lagi ialah gerhana yang sama akan berlaku lagi dalam tempoh yang telah ditetapkan, iaitu dalam selangan 18 tahun 10 bulan 8 jam. Seolah-olah janji yang telah sama dimeterai. Masing-masing akan berada tempat yang telah dijanjikan pada selangan tempoh yang sama selang tahun tersebut. Hal ini tidak mungkin berlaku
kecuali kebijaksanaan atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam Islam antara pengajaran besar dari peristiwa gerhana ialah agar kita sentiasa mengingati kedatangan hari kiamat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata yang mafhumnya, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, gerhana matahari telah berlaku. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bangun tergesa-gesa kerana bimbang hari kiamat sudah tiba. Lalu baginda bersegera pergi ke masjid. Maka baginda pun bersolat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang lama. Dan aku tidak pernah melihat selama ini baginda solat begitu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya inilah ayat-ayat yang dikirimkan oleh Allah, yang terjadinya bukan kerana kematian seseorang ataupun kerana kehidupan seseorang, tetapi Allah mengirimnya, yakni gerhana ini adalah untuk menakuti para hamba-Nya. Oleh sebab itu, apabila kalian melihat berlakunya gerhana, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas telah menyatakan baginda dan para sahabat telah melakukan solat gerhana dengan amat panjang. Baginda berdiri pada rakaat pertama sehingga baginda sepanjang membaca surah Al-Baqarah. Di dalam rakaat yang kedua pula sepanjang membaca surah Ali Imran. Dan juga pada rakaat yang ketiga sepanjang membaca surah An-Nisa. Dan pada rakaat yang keempat sepanjang membaca surah Al-Ma'idah. Ketika solat inilah Nabi SAW diperlihatkan juga dengan syurga dan neraka. Ketika melihat syurga, Nabi SAW telah melihat setandang buah-buahan hingga Nabi SAW cuba mengambilnya. Sehingga Nabi cuba untuk mengambil buahan tadi. Namun ketika itulah Allah SWT memperlihatkan neraka, sehingga baginda ketakutan dan mengundur ke belakang kerana takut dijilat oleh api neraka. Oleh kerana itulah terdapat sebahagian ulama seperti Imam Al-Karmani dan juga Al-Sindi berpandangan bahawa gerhana merupakan sebahagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan keadaan Rasulullah SAW yang segera pergi ke masjid, bersolat dan berdoa kerana bimbang kedatangan hari kiamat, menunjukkan bahawa gerhana mempunyai kaitan dengan kedatangan hari kiamat. Jika kita merujuk ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kiamat pula, ia tidak akan pernah lengkap dari peristiwa kehancuran langit dan bumi. Antaranya, peristiwa langit akan terbelah, hilangnya cahaya matahari, bintang jatuh berselerak dan gempa bumi. Demikianlah juga kejadian gerhana akan mengingatkan kita semua ketika detik-detik berlakunya kiamat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga ke 9. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah, yas'alu ayyana yawmul qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dia bertanya dengan cara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpindar-pindar kerana gerung takut dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Imam Al-Qurtubi menyatakan, ketika hari hampir-hampir kiamat, matahari dan bulan akan kehilangan sinar dan cahayanya. Ini disebabkan perhimpunan antara matahari dan bulan. Ini disebabkan kerana perhimpunan matahari dan bulan akan dihimpunkan. Namun perhimpunan ini bukanlah dengan pengertian gerhana seperti yang difahamkan oleh ahli falak. Ini kerana gerhana berlaku bila cahaya matahari diharap oleh bumi atau bulan. Namun bila cahaya ini dalam arti kata yang sebenar, di mana bulan kehilangan cahayanya kerana dihimpunkan bersama matahari, seperti dalam masa bulan gelap, yakni Muharram. Namun Imam Al-Alusi tidak menolak kemungkinan gerhana dalam pengertian ahli falak mungkin akan berlaku. Ia mungkin berlaku pada pertengahan bulan Hijrah di mana berlakunya gerhana bulan, atau di akhir bulan Hijrah di mana berlakunya gerhana matahari, kerana tiada dalil yang menyatakan tarikh berlaku keadaan ini. Ringkasnya, ayat 8 surah
Al-Qiyamah menggambarkan keadaan gerhana dengan arti hilangnya cahaya, bukanlah dengan maksud gerhana. Persoalannya, mengapa bulan hilang cahayanya? Ia dijawab oleh ayat 9 surah Al-Qiyamah, iaitu kerana matahari dan bulan telah dihimpunkan. Namun perhimpunan ini bukan dalam arti kata bumi berada di antara matahari dan bulan seperti situasi gerhana bulan, namun bulan dan matahari telah disatukan. Lebih menarik, Muhammad Fasil Artai menyatakan yang ayat ini menunjukkan bagaimana Allah SWT menyatakan bagaimana detik-detik kemusnahan bumi dan alam ini. Perhimpunan ini bukan bermaksud gerhana, namun perhimpunan dalam arti kata bulan dan matahari akan disatukan. Ia berlaku ketika matahari sudah mencapai penghujung hayatnya. Ia akan mengembang hingga membakar planet-planet termasuk bumi dan bulan. Dalam arti kata lain, kemusnahan sistem solar akan berlaku apabila matahari mengembang dan membesar hingga semua objek-objek di langit berhampiran dengan matahari akan hancur dimakan matahari. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa kejadian gerhana ini sepatutnya mengingatkan kita tentang kedatangan kiamat dan kehancuran alam ini. Ini semua berdasarkan wahyu-wahyu ilahiyah, iaitu bahawa langit ini akan terbelah, bintang dan planet akan berguguran hingga menyebabkan lautan bercampur bau, matahari akan lejak cahayanya, dan bulan pun sudah gelap kerana ketika itu ia sudah dicantum dengan bulan. Matahari dan bulan juga bukanlah makhluk yang akan hidup selama-lamanya, tetapi kedua-duanya juga akan menghadapi saat kehancuran dan kematiannya. Manusia yang beriman ketika melihat gerhana, hatinya akan segera membayangkan detik kedahsyatan kiamat yang pasti akan berlaku satu hari nanti. Apatah lagi mengingatkan kedahsyatan kiamat itu adalah sekelip mata, malah lebih cepat lagi. Atas alasan itulah Nabi SAW bersegera lari ke masjid, bersolat dan berdoa dan bersedekah dan membanyakkan zikir kerana ingin mengajar umatnya untuk sentiasa takut dan bersedia menghadapi hari kiamat. Kiamat yang paling hampir dengan kita hadirin dan hadirat, iaitu kematian seseorang, yang mana kita tidak menjamin adakah kita akan hidup di hari yang seterusnya. Begitulah ajaran yang diajar oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita disarankan untuk melakukan ibadat semasa berlakunya gerhana matahari, mengerjakan solat sebagai tanda pengiktirafan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Ia adalah wasilah bagi kita menzahirkan sifat kehambaan kita. Kita sebagai manusia yang sangat lemah. Bayangkan makhluk sebesar matahari dan bulan pun, malah alam yang terbentang luas yang lebih besar dari manusia ini pun tunduk dan patuh pada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya, kita manusia yang genting ini, yang mana kita selemah-lemah makhluk, kita sanggup menderhakai Allah dan melakukan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti dengan ketaatan matahari dan bulan yang beredar pada edaran, iaitu falak yang telah ditetapkan, dan ketika kiamat hampir berlaku, segala sistem ini akan musnah segala-galanya. Hadirin sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya dengan kejadian gerhana pada hari ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala kurniakan kekuatan iman kepada kita, anak isteri kita, ahli keluarga kita, supaya kita sentiasa berada di dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka yang mana masih lagi malas untuk menjejakkan kaki ke masjid, ke rumah-rumah Allah, bersegeralah kita sebelum datang peringatan Allah yang Allah Ta'ala akan mencabut nyawa kita dan kita tidak sempat lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT, mudah-mudahan dengan khutbah yang kita dengar pada hari ini, Allah Ta'ala bagi supaya kita semua dapat mengubah kehidupan kita supaya menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Hadirin sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh keberkatan di atas doa kita dan waktu mustajab ini, marilah kita sama-sama memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita telah menunaikan solat sunat
gerhana matahari di hari ini juga digalakkan kita untuk menginfak dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita menghantar harta-harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebelum kita kembali kepada Allah. Itulah simpanan yang kekal untuk kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan bersih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami yang berhimpun di rumah-Mu pada pagi ini dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan keampunan-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan keredaan-Mu, ya Allah. Janganlah memandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan, yang tidak dapat dilihat oleh mata-mata kasar di dunia ini, yang tidak bisa dicampuri oleh sangkaan-sangkaan, yang tidak dapat digariskan hakikat sifat-Mu oleh orang-orang yang cuma menyifatkannya, yang tidak diubah oleh kejadian-kejadian, yang tidak takut dengan peredaran masa dan yang sangat mengetahui berat gulungganan, yang sangat mengetahui, ya Allah, timbangan lautan, yang sangat mengetahui bilangan titisan hujan, yang sangat mengetahui bilangan dedaun pepohon, yang sangat mengetahui bilangan yang digelapi oleh malam dan yang disinari oleh siang, yang tidak terlindung daripada-Mu, ya Allah, satu lapisan langit dengan lapisan langit yang lain, satu lapisan bumi dengan lapisan bumi yang lain, yang tidak juga laut melainkan Engkau, ya Allah, sangat mengetahui apa yang terdapat di dasarnya, dan tidak juga bukit melainkan Engkau sangat mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Jadikanlah sebaik-baik umur kami yang berhimpun pada rumah-Mu pada pagi ini, ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya. Jadikanlah, ya Allah, sebaik-baik amalan kami pada penutupnya. Dan jadilah sebaik-baik hari untuk kami ialah hari bertemu dengan-Mu, ya Allah. Jadilah sebaik-baik hari untuk kami ialah hari bertemu dengan-Mu, ya Allah. Jadilah sebaik-baik hari untuk kami ialah hari bertemu dengan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah dan kami, ya Allah, sesiapa yang memusuhi kami maka musuhilah dia. Sesiapa yang mencari hilah untuk menipu kami maka perdayakanlah dia. Sesiapa yang menganiaya kami dengan melakukan kemusnahan maka musnahkanlah dia. Dan sesiapa yang ingin melakukan kejahatan ke atas kami maka binasakanlah dia. Padamkanlah daripada kami api pemusuhan orang-orang yang menyalakannya ke atas kami. Hindarilah kami semua daripada kesedihan orang-orang yang mahu menimpakan kesedihan ke atas kami. Masuklah kami semua ke dalam perisai-Mu, ya Allah, yang membentengi kami, dan tutupilah kami dengan tutupan-Mu yang menjaga kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang mencukupkan kami dari segala sesuatu, cukupkanlah segala keinginan kami dari urusan dunia dan akhirat. Benarkanlah perkataan kami dan perbuatan kami dengan perlaksanaannya. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah, wahai Tuhan yang merupakan teman, lapangkanlah kami dari setiap kesempitan, dan janganlah Engkau bebani kami dengan sesuatu yang tidak termampu kami menanggungnya. Engkaulah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya dan selayaknya. Ya Allah, wahai Tuhan yang menerangi dalil-dalil. Ya Allah, wahai Tuhan yang menguatkan penjuru alam. Ya Allah, wahai Tuhan yang rahmat-Mu berada di tempat ini dan di setiap tempat. Ya Allah, wahai Tuhan yang tiada satu tempat pun yang terlepas dari pengetahuan-Mu. Peliharalah kami semua, ya Allah, anak isteri kami, ahli kami, zuriat dan keturunan kami. Peliharalah kami semua dengan pandangan-Mu yang tidak pernah tidur. Dan ya Allah, bentengkanlah kami dengan pemeliharaan-Mu yang tidak mampu dicari oleh musuh. Sesungguhnya hati kami benar-benar yakin bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Sesungguhnya hati kami benar-benar yakin bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Sesungguhnya hati kami benar-benar yakin bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Dan sesungguhnya kami tidak akan dapat dibinasakan oleh mereka musuh-musuh kami. Engkaulah harapan kami, ya Allah. Maka rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Khususnya apabila kami sudah menjadi ahli kubur, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kekuasaan-Mu ke atas kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang besar yang diharapkan oleh setiap yang besar. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyantun. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha mengetahui. Engkau sangat mengetahui segala hajat-hajat kami, ya Allah. Engkau sangat mengetahui segala hajat-hajat kami, ya Allah. Engkau sangat mengetahui segala hajat-hajat kami, ya Allah. Oleh itu tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Sama ada hajat di dunia ini lebih dari hajat di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, dan kami selamatlah kami, anak isteri kami, ahli keluarga kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Selamatlah kami, anak isteri kami, ahli keluarga kami, zuriat keturunan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Masuklah kami, anak isteri kami, ahli keluarga kami dalam syurga firdaus-Mu, ya Allah. Masuklah kami semua dalam syurga firdaus-Mu,
firdaus-Mu ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga firdaus-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami, anak isteri kami, ahli kami ya Allah, ahli qaryah kami di sini ya Allah, muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada ya Allah bala bencana dunia ini dan azab di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, bagilah kami sentiasa berada dalam keridhaan-Mu ya Allah. Jauh kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna 'azab jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu